Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Yan dan Nisa, izinkan Kak Ina untuk mengalu-alukan kemunculan bersama program ini ialah Puan Siti Zaliha Hashim. Dia ialah mantan editor Dewan Sastera sebenarnya. Dia melepaskan jawatan sebagai editor Dewan Sastera tu, dan Kak Ina masa tu masih muda-muda lagi lah. Dia pun serahkan, dia beri dengan relanya memberi ruang, memberi jalan kepada Kak Ina untuk menerajuinya Dewan Sastera, walaupun pada peringkat awal mendapat bantahan dari penulis-penulis yang hebat-hebat. Tapi Alhamdulillah 15 tahun Kak Ina dapat menangani majalah Dewan Sastera tu. Itulah ceritanya Puan Siti Zaliha Hashim, dan Kak Ina juga mengalu-alukan editor dari majalah, dari Dewan Bahasa sendiri. Kak Ina tahu mereka menonton ni, dan juga kepada sahabat saya Puan Zaitun Ismail. Dia ialah ketua bahagian mantan ketua bahagian buku sastra yang tak pernah tak tonton lah. Itulah dia. Dan apa yang saya nak katakan di sini macam gini, nampak gayanya betul lah macam Nisa kata tu. Wadah yang menyediakan penulis untuk berkarya dalam bentuk cerpen atau karya kreatif ni hanyalah Dewan Bahasa saja yang masih meneruskannya, walaupun ada yang diterbit dalam talian, walaupun majalah tu bukan lagi untuk dijual, diberi percuma, begitulah. Dewan Bahasa menunjang amanah dia untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu sebagai satu matlamat dia, dan juga yang selalu yang kena cakap ialah editor juga kenalah memegang lagi matlamat Dewan Bahasa, dan seterusnya ialah untuk membina bakat penulis. Okey, sekarang kita kebetulan Kak Ina ni ada dua contoh ni. Diorang ni nak ambil contoh Kak Ina punya, senang lah untuk Kak Ina ceritakan. Tapi ada satu benda yang Kak Ina nak share di sini ialah sebagai penulis sebenarnya kita kena rancang. Kita kena rancang karya kita, projek kita nak pergi ke mana. Karya tu sebagai satu projek nak ke mana. Contohnya lah dalam macam-macam inspirasi cinta ni ialah sebenarnya terbitan daripada beberapa cerpen yang telah terbit dalam majalah. Kemudian Kak Ina kumpulkan, dan mesti tema dia tema remaja. Maksudnya itu yang kena katakan projekkan penulisan kita. Jadi kita dah sasar, kita dah tahu, macam tadi kita tahu majalah mana yang sebenarnya untuk kategori pembacaan remaja. Maksudnya Pelita Bahasa, Dewan Siswa. Jadi pada peringkat awal ialah Kak Ina pun suka cakap dengan pada masa dulu memang menjadi penulis adalah salah satu cara untuk mendapat duit sampingan yang sangat lumayan, dan selalu Kak Ina pertekankan tentang jadi sastrawan. Kak Ina menggunakan sastra untuk mendapat wang. Sebab sebagai ibu berdikari, melalui pendapatan penulisan inilah Kak Ina membiayai anak-anak Kak Ina sebenarnya. Dia sebagai duit tambahan kan. Pada masa tu memang ni. Jadi sebab tu apabila Kak Ina dah terbitkan, Kak Ina mesti pastikan tiap-tiap tahun kan ada karya Kak Ina di majalah-majalah terbitan Dewan ni. Dan pada masa nak buat buku ini, buku Inspirasi Cinta, Kak Ina dah tahu Kak Ina nak mewujudkan satu kumpulan. Aku akan ada satu kumpulan buku, kumpulan buku cerita, buku cerpen untuk remaja. Jadi mana cerpen yang telah terbit dalam majalah yang untuk sasaran pembacanya ialah remaja, Kak Ina kumpulkan, dan mana tak cukup tu Kak Ina tambah, Kak Ina tulis baru. Dan di sinilah Kak Ina katakan maknanya kita dapat untuk mendapatkan sebuah buku ni, dan jadi satu manuskrip buku tadi, Kak Ina akan campur dengan tulisan yang Kak Ina cerpen yang baru belum diterbitkan. Jadi daripada kumpulan cerpen ini yang Kak Ina kata bila jadi buku, maknanya kita makan dua kali tu, kita dapat hasil dua kali. Satu, cerpen yang kita dapat masa dibayar honorarium. Yang kedua, bila dia jadi buku. Bila dia jadi buku,
maka dia jadi satu kumpulan cerpen, dibukukan kita dapat royalty. Dapat lagi satu dalam bentuk royalty. Nak jadikan cerita lagi, kan rezeki itu bertambah tanpa kita disangka-sangka. Buku ini pula memenangi anugerah mengenai hadiah sastra perdana. Ya, jadi berganda-ganda kan daripada cerpen, maknanya kita itu yang saya katakan projekkan karya anda. Itu satu makna kumpulan cerita, kumpulan cerpen yang kita kumpulkan bersama cerpen yang telah diterbitkan di dalam majalah dan kita campur dengan penulisan baru. Satu lagi ialah penulisan buku kumpulan yang kedua ini ialah untuk dewasa. Tajuknya Sehelai Daun dari Pohon Sidra, ialah satu kumpulan cerpen yang memang Kak Ina tulis baru. Kak Ina tulis baru kerana pertama Kak Ina tak nak mencari masalah untuk minta untuk proses memohon izin terbit dengan penerbit yang pertama tu satu. Yang keduanya Kak Ina nak satu karya yang Kak Ina boleh menulis dengan apa ni dengan bebas, dan apa yang Kak Ina ada yang Kak Ina nak keluarkan idea ataupun teknik gaya tu Kak Ina boleh buat dalam ni. Dan seperti yang Kak Ina kata tadi, biasanya kita tulis dulu dan insya-Allah kita projekkan, dan alhamdulillah cerpen buku ini juga memenangi anugerah sastra Johor. Maksudnya selain mendapat royalty, kita akan mendapat mendapat anugerah yang kita tak sangka-sangka lah, anugerah sastra. Okey, yang kedua yang akhir sekali untuk kumpulan ataupun kumpulan cerpen ni, ada satu lagi yang saya nak kongsikan yang ramai tak tahu. Sebenarnya sementara kita menunggu buku ini terbit, kita boleh sebenarnya sedut ataupun kita collagekan daripada cerpen ini tadi, cerpen ini untuk kita jadikan dia sebuah cerpen baru, dan kan untuk majalah hanya 8 halaman saja. Jadi kita collagekan dia, kita boleh bagi nama baru kepada judul tersebut supaya untuk terbitan majalah. Dan sebenarnya inilah kalau dalam novel kita panggil fragment novel. Sebelum terbit novel kita akan keluarkan fragment, boleh, atau sesudah terbit novel akan kita terbitkan dulu fragment. Kita terbitkan fragment sebagai mempromosi novel tersebut. Sama juga dengan kumpulan cerpen ni, sementara nak menunggu buku ni siap, kita dah promotekan dalam bentuk collage cerpen tadi. Kita permudahkan. Dia boleh menjadi satu tema lain cerpen yang berdiri sendiri. Tidak salah dari segi akta, dari segi undang-undang. Ini yang saya kata, tapi jangan buat kumpulan cerpen ni, buku ni dah siap, kita pun dah terbit, kita pun ambil, kita buat kolam-kolam sudutkan balik, kemudian kita terbitkan jadi cerpen. Itu tak boleh. Dari segi hak cipta tak boleh. Karya yang dalam bentuk buku kita collagekan balik, kita cantumkan balik, jadikan sebuah novel. Itu yang saya nak kongsilah.